Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni marilah sama-sama kita baca kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Setakat abah ingat, Syekh Muhammad Arsyad Banjari ni dia seangkatan dengan Syekh Daud Fatoni dengan Syekh Abdul Somad Palambani. Setakat abah ingat lah, mungkin abah silap pun tak tahu. Okey, jadi kakak baca dan abah cuba untuk huraikan setakat mana yang abah boleh. Ya. Kita jangan paksa untuk memahami sesuatu yang kita tak boleh nak faham. Yang kita tak faham tu kita tinggalkan saja. Kita ambil mana yang boleh kita faham. Yang tak faham kita rojoklah pada ustaz-ustaz lain. Okey? Kak, boleh mulakan. Fasal pada menyatakan segala waktu yang ditegahkan sembahyang dalamnya dengan tegah tahrim. Bermula haram sembahyang lagi tiada sah ia pada 5 waktu yang dinamai waktu karahati tahrim. Pertama, waktu terbit matahari hingga naik ia kadar segala, maka haram atas seorang sembahyang pada ketika itu, sama ada telah memperbuat sembahyang subuh atau tiada. Okey, jadi waktu pertama yang diharam sembahyang tu waktu terbit matahari. Daripada terbit matahari sehingga naik ia kadar segala. Kadar segala. Di masa itu lebih kurang dalam 30 minit selepas habis waktu subuh. Lebih kurang 30 minit, mana diharamkan sembahyang sunat daripada habis waktu subuh sampai duha. Masuk duha baru boleh sembahyang sunat. Mungkin itu kaedah dia. Duha macam 24 minit lebih kurang lah, bukan abang tak bertepat dah, bukan nak tepat kita lebih kurang 25 ke 30 lebih kurang. Kita ambil 30 minit, ada kata 28 minit, ada kata 25 minit. Dia benda ni benda fleksibel, jadi jangan rigid sangat kita pegang. Waktu kira dia. Ya. Dan sekarang apabila masuk waktu duha baru boleh sembahyang sunat. Kedua, waktu rembang matahari hingga gelincir matahari ia, dan adalah waktu rembang itu sangat pecek, sangat picik, tiada meluaskan ia daripada sembahyang, melainkan ia takbiratul ihram jua. Maka jika takbir ihram seorang pada ketika itu, haramlah ia atasnya lagi tiada sah sembahyangnya, melainkan rembang pada hari Jumaat. Maka tiada haram atasnya sembahyang pada ketika itu. Dan jika tiada ia hadir akan Jumaat sekalipun. Okey, waktu rembang ni atau waktu masa atas kepala. Mari kita tak betul atas kepala itu waktu rembang. Ya. Dah tempoh dia ada kata dalam 5 minit saja. Kita pendek je. 5 minit saja kita minit sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu zuhur. Apabila gelincir itu baru masuk waktu zuhur, baru boleh sembahyang. Waktu rembang tadi kita boleh sembahyang sunat untuk hari Jumaat sahaja. Hari Jumaat. Hari lain diharamkan sembahyang sunat. Jadi untuk orang yang untuk hari Jumaat diharamkan sembahyang walaupun waktu rembang. Walaupun untuk orang yang tak pergi Jumaat, mana main rumah boleh ke? Zuhur, mana sebelum waktu zuhur 5 minit tu masih boleh sembahyang sunat kalau dia nak. Walaupun tak pergi sembahyang Jumaat. Okey, itu asal. Boleh dah? Tempoh tu setakat abang bertemu 5 minit sahaja sebelum masuk waktu zuhur. Mana 5 minit sebelum? Mana 10 minit tu dah kita nak sembahyang sunat duha dah. Itu ni. Abang tak tahu bab sembahyang duha ni, abang tak tahu. Secara umumnya, waktu duha bermula 28 minit selepas waktu syuruk, yakni waktu terbit matahari, sehingga 5 minit sebelum waktu zuhur. Boleh lah. Sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat apa-apa boleh.
Sembahyang sunat hajat boleh. Kalau hari Jumaat. Okey, sambung. Ketiga, waktu kuning matahari hingga masuk ia. Ia haramlah atas seorang sembahyang pada ketika itu, sama ada ia telah memperbuat sembahyang asar atau tiada. Macam mana kuning matahari tu macam mana? Itulah petang pula kat garik itulah. Bukan lepas asar. Bukan lepas asar. Kat garik tu lepas asar lah. Sebelum garik. Dah tempoh ia tu. Tempoh tu sekejap juga. Oh ni kau orang kuning untuk ni yang kata lewat dah main asal haram dah sini. Semasa tak haram. Tak orang haram. Bukan orang kuning. Orang kuning dari ni ya. Tapi kawan pernah cakap gini. Dia main lewat dah. Lewat dah ni asal yang kata. Haram dah main. Tak semai tu. Dah lah, tapi dah tahu dia main. Tapi pernah cakap gitu. Kadang-kadang je lah ada orang tak faham tu. Tak faham. Masa kuning tu waktu asar tak habis lagi. Masih boleh lagi sembahyang. Tapi Waktu sembahyang sebenarnya terbahagi pada 4 waktu. Fadilat, waktu ikhtiari, waktu uzur dan waktu hormat. Dia tak ada waktu haram untuk sembahyang fardu. Tapi bab hukum ni sembahyang asar tu wajib kan? wajib. Jadi tak kena sembahyang. Tak kena sembahyang. Dia ada waktu. Jadi macam orang kata bercanggah dalam benda tu. Dan waktu bercanggah. tak kalau tu mana waktu haram, tapi kena keempat, kemudian daripada sembahyang subuh tunai hingga terbit matahari, maka haram sembahyang pada ketika itu atas yang telah memperbuat sembahyang subuh jua, tiada lainnya, maka tiada haram ia dahulu daripada memperbuat dia. Okey. Mana dia haramkan sembahyang sunat selepas Subuh sembahyang tunai. subuh. Selepas sembahyang subuh. Mana kalau subuh tu pukul 5, dia sembahyang pukul 5, lepas tu tak boleh sembahyang sunat dah. Tapi kalau subuh tu pukul 5, dia sembahyang 5.30. Sebelum tu dia masih boleh sembahyang walaupun dah masuk waktu subuh. Ikut dia bila dia sembahyang subuh. Ada selepas sembahyang subuh lah. Tak boleh lepas sembahyang subuh. Sampai waktu sampai terbit matahari. sampai habis waktu subuh. Sampai habis waktu subuh, kami sambung pula dengan satu galak tadi. Dia sambung sampai duha. Lepas sembahyang subuh, diharamkan sembahyang sunat sehingga waktu duha. Okay? Yang kelima, Kemudian daripada sembahyang asar tunai. Sebut tadi. Tunai. Kelima, kemudian daripada sembahyang asar tunai hingga kuning matahari, maka haram sembahyang pada ketika itu atas yang memperbuat sembahyang asar jua. Dua tiada lainnya, maka tiada haram ia dahulu daripada memperbuat dia. Dia tu dia sembahyang asar. Sembahyang asar sama macam subuh tadi ya. Subuh jugalah. Selepas sembahyang asar tak boleh sembahyang sunat sampai garik. Gitu asal dia. Kemudian benda ni waktu diharamkan sembahyang ni kena jelas molek. Pasal apa? Walaupun kita waktu diharam sembahyang tadi tidak termasuk sembahyang yang sebabnya datang dulu. Macam sembahyang tahiyatul masjid, kita sembahyang asar di rumah, kerana kita pergi masjid, kita masih boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab boleh sembahyang, sebab datang dulu, ya. Asalnya sembahyang ni kalau sebab datang dulu, kita boleh sembahyang pada bila-bila masa, ya. Yang tak boleh kalau sebab tu datang kemudian. Yang setakat abang fahamnya, kalau sembahyang tahiyatul masjid boleh pada bila masa. Selagi sembahyang sunat wuduk kata, boleh buat pada bila-bila masa. Tapi kalau sembahyang hajat, dia takluk dengan lima waktu diharam, tak boleh kalau sembahyang hajat. Sembahyang sunat mutlak tak boleh.
kalau semayang gerhana matahari kata, matahari gerhana tu mari dulu. Sebab semayang tadi, sebab datang dulu, boleh semayang dalam waktu diharamkan tadi. Waktu dia jelas mulai. Okey. Bab ni apa benda kita boleh bincang lagi? Kita tengok dulu Maka diketahui daripada yang tersebut itu bahawasanya karahati tahrim itu takluk ia dengan zaman pada 3 waktu yang pertama dan takluk ia dengan fa'il pada 2 waktu yang kemudian. Maka 2 waktu yang kemudian ini luas ia bagi orang yang memperbuat ia akan sembahyang subuh dan asar pada awal waktunya, dan pecah ia bagi orang yang memperbuat ia akan dia pada akhir waktunya. Okey. Tu tak besar sangat, tu tak penting sangat lah. Dia cuba ulang balik bacaan dia agak. Okey, maka diketahui daripada yang tersebut itu bahawasanya karahati tahrim itu takluk ia dengan zaman pada 3 waktu yang pertama. Okey. Masa. Yang pertamanya tertakluk dengan masa. Pada 3 waktu yang pertama. Yang 3 yang diharamkan tu. 3. Yang pertamanya dia selepas naik matahari sehingga segala waktu duha. Yang keduanya daripada masa rembang sehingga gelincir matahari. Yang ketiganya daripada terbenam kuning sehingga terbenam matahari. 3 waktu ini tertakluk dengan waktu, dengan masa. Yang 2 tadi, dan takluk ia dengan fa'il pada 2 waktu yang kemudian. Yang 2 lagi itu tertakluk dengan perbuatan. Kalau kita semayang lewat subuh, sebelum tu boleh semayang sunat apa-apa pun. Panjang masa untuk semayang sunat. Nampak tak? Tapi kalau kita semayang subuh tu awal, tak ada orang dah semayang sunat tu. Gitu. Supaya semayang asar tadi. Kalau semayang asar awal, habis dah tempoh tu semayang sunat tu. Takluk dengan perbuatan. Okey. Itu lebih luas pendek masa dia tu. Okey. Adapun sembahyang yang diharamkan di dalam segala waktu yang 5 iaitu sembahyang yang tiada baginya sebab, iaitu sembahyang sunat mutlak dan sembahyang tasbih atau ada baginya sebab yang terkemudian daripadanya. Seperti sembahyang sunat tahrim dan istikharah yang diperbuat ia pada tempat yang lain daripada tanah haram Mekah. Pasal apa dia waktu haram ni tak tertakluk dengan tanah haram Mekah? Tanah haram Mekah saja dan tak termasuk tanah haram Madinah. Kalau tanah haram tadi boleh semayang pada bila berasa. Tak ada tempoh haram tadi. Yang tempoh haram tadi ada kat kawasan lain saja selain tanah haram. Tapi supo hak rembang tadi. Rembang tadi hari lain je ada rembang, hari Jumaat tak ada rembang. Okey, maka ada pun sembahyang yang ada baginya sebab terdahulu daripadanya atau yang berserta ia dengan dia seperti sembahyang qada fardu atau sunat dan sembahyang jenazah dan sembahyang kerana minta hujan, sembahyang gerhana, sembahyang nazar, sembahyang hari raya, sembahyang duha dan lainnya. Kena panjang sangat baca. Cuba ulang balik. Okey. Adapun sembahyang yang ada baginya sebab yang terdahulu. Itu dia mustahab. Sebab mari dulu
boleh sembahyang sunat. Ada selagi. Waktu diharamkan. Ada selagi. Ya? Ada selagi. Nanti hak tu dulu. Mana contoh tadi yang aku sebut, kalau sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul Kita pergi masjid. masjid, ada orang mengajar lepas masuk, kita pergi sunat, kita boleh sembahyang tahiyatul masjid atau sembahyang wudu boleh. Sebab dia mari dulu. Sebab mari dulu. Yang pentingnya sebab mari dulu. Itu mustahab. Okey, sambung sikit tengok. Mana dia dah. Atau yang berserta ia dengan dia, seperti sembahyang qada fardu atau sunat. Semula. Atau yang berserta ia dengan dia, seperti sembahyang qada fardu atau sunat, sembahyang jenazah atau sembahyang minta hujan. Mana berserta dahulu ataupun berserta dengan sembahyang tu. Sembahyang jenazah kan? Bukan sembahyang minta hujan tak? Ke benda? Ke yang salah? Boleh. Apa pun tak faham. Cuba ulang. Dia kata, sekejap. Dia ulang. Sembahyang yang ada baginya sebab yang terdahulu daripadanya, atau yang berserta ia dengan dia, seperti sembahyang qada fardu atau sunat. Nombor satu sekali, sembahyang qada boleh. Ya. Waktu diharam tadi boleh sembahyang qada. Dan ada kata juga sembahyang qada sunat pun boleh. Dia terbiasa buat. Contohnya lepas sembahyang subuh, Sunat. qada subuh dulu. Sunat dulu. Qada subuh dulu. Boleh maknanya dia. Qada boleh. Yang selagi tu apa tak pasti juga, kena cek molek orang. Qada sunat. Kita qada sunat. Qada sunat subuh. Kita dah biasa dia dengar cerita lah. Kita biasa tak tinggal sembahyang sunat subuh ni. Kalau kita tak pernah sembahyang sunat subuh, tak boleh qada lah. Tapi ni kita tak pernah tinggal. Kita biasa duk buat sembahyang sunat subuh. Tiba-tiba kerana kita dah bangun terlewat, kita atau kita terlupa ke, kita sembahyang subuh lalu, maka kita boleh qada sembahyang sunat subuh tu selepas sembahyang subuh tadi. Tu benda macam siapa itu ada bercerita seorang ulama tu, dia bangun sebab dia semana dia hasut syaitan duk ni kan. Lepas tu syaitan geruk je sembahyang subuh. Lepas tu dia tanya buat apa syaitan geruk, berapa moga aku atas sembahyang subuh. Sebab kalau aku dah geruk kalau mau lepas subuh lagi mau ganti banyak lagi. Apa dah ingat cerita tu? Tak apa cerita. Syekh Qadir Jalani. Dia dah ingat. Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani. Kemari hak tu je. Syekh Abdul Qadir Jalani. Kata kalau istilah yang digunakan kat ulama benda apa? Syekh Abdul Qadir Jalani. Biasa. Abdul Qadir nama. Dah Syekh Abdul Qadir, jangan Syekh Qadir. Kan? Cuba macam Imam Al-Ghazali kita panggil. Jangan sebut Al-Ghazali kita pasal Imam Al-Ghazali. Syekh Qadir tu Syekh tu gelarang. Macam imam berkata imam tinggal, tak imam tu gelarang. Betul. Gelarang dengan gelarang. Bukan Syekh. Jangan Syekh Qadir, Syekh Abdul Qadir. Nama dia Abdul Qadir. Jadi kalau kita ni kita panggil Qadir, nak bagi abad lah. Orang rasa mecok sikit. Di Syekh Abdul Qadir Jalani. Nak suruh jaga benda gitu. Nama dia kecil, tapi belajar Muhammad ulama silam. Syekh Abdul Qadir Jalani. Siap gitu. Mungkin ramai tak setuju kaedah tu, tapi apa jaga benda tu. Apa tak ambuh macam setengah orang duk cakap-cakap nak sebut Nabi Muhammad tu, main tu Muhammad tak ambuh gitu. Sebut Nabi Muhammad atau Rasulullah. Jangan panggil Muhammad. Kalau Nabi Isa jangan berisa. Kita berhormat. Kalau PM pun kita panggil gelorang tu, ini Nabi dan Rasul. Ahli ulama kita lebih muliakan lagi, lebih daripada pemimpin kita yang ada hari ini. Gitu dah. Itu tolong jaga benda kecil gitu, tapi jaga juga. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.